Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Apa khabar? Alhamdulillah, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Okey, untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, okey, eloklah kalau kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okey, untuk malam ni sebenarnya kita ada tetamu jemputan tapi sebelum saya nak melangkah lebih jauh untuk membincangkan topik tentang harta sepencarian, okey, sebelum tu kita sembang-sembang kosong dulu, lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu. Okey, saya nak tahulah berapa ramai yang dah join rancangan live ni. Untuk tuan-tuan perempuan semua buat dua perkara yang saya nak minta. Okey, yang pertama tuan-tuan perempuan kena bagi salam dulu. Bagi salam dulu ataupun ucapkan selamat malam supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan berada bersama-sama dengan saya malam ni dan saya tidaklah berkesorangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta tuan-tuan perempuan semua untuk tolong tekan button share, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik seramai mana orang yang boleh daripada kawan-kawan yang ada di luar sana tu untuk join rancangan live kita pada malam ni insya-Allah. Okey, sebab topik yang kita nak bincangkan pada malam ni memang sangat bermanfaat dan saya mengharapkan agar sahabat-sahabat semua boleh bantu saya untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey, kita tarik seramai mana yang boleh. Okey, so siapa-siapa yang dah join, saya nampak ada beberapa nama di situ. Haji Wahab dah join. Okey, terima kasih Haji Wahab. Okey, lama tak nampak Haji Wahab. Last week tak ada Haji Wahab Okey, Waalaikumsalam Haji Wahab. Okey, Mr. Kunandran pun ada, terima kasih. Saya nampak nama Encik Muhammad bin Yusof pun ada. Okey, terima kasih. So siapa-siapa yang dah join ni tolong sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan kenalkan diri, bagi salam ataupun ucapkan selamat malam dalam ruangan komen tu. Type lah apa-apa pun dalam tu supaya saya tahulah yang anda bersama-sama dengan saya pada malam ni. Dan kalau boleh tekanlah button share tu, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain lah. Okey, siapa lagi yang dah join ni? Baru ada lebih kurang 13 orang yang dah saya nampak lah ada mata, 13 mata di situ. So saya harapkan lebih ramai lagi yang akan join kita pada malam ni lah. Okey, macam mana semua dah makan? Okey, saya baru je lepas dinner dengan family sebentar tadi. So kejap lagi kita nak jemputlah tetamu undangan kita yang saya jemput khas untuk membincangkan topik atas pencarian. Dan sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, saya nak minta tolong buat sound check sikit. Kita nak buat sound check sikit. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Siapa-siapa yang dah tengok rancangan live ni boleh tolong komen di situ, boleh dengar dengan jelas ataupun tidak. Haji Wahab, okey Haji Wahab, boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Okay, saya nampak nama Syu kat situ. Syu Zarina, terima kasih. Waalaikumsalam. Syu, boleh dengar suara saya dengan jelas, Syu? Kalau boleh, tolong typekan boleh dengar dengan jelas. Okey, Puan Nur Hafizah, terima kasih. Jelas, dengar. Okey, Tuan Hairi, hai. Terima kasih banyak. Tuan Ali pun dah join. Cikgu Husni, Cameron Highland clear. Alhamdulillah. Okey. So, semua dah komen jelas-jelas. Alhamdulillah boleh dengar. Okey. So kita bolehlah teruskan dengan perkongsian saya pada malam ni. Okey, kenapa saya pilih topik harta sepencarian? Sebab beberapa hari yang lepas ada klien saya lah yang bertanyakan tentang bagaimana sebenarnya harta sepencarian ni ditakrifkan dan bagaimana sebenarnya dalam bila kita cerita pasal harta sepencarian, memang kita khususkan untuk mereka yang beragama Islam lah. Jadi kalau rakan-rakan macam Mr. Kunandran so mungkin Mr. Kunandran boleh dengar dan mungkin boleh guna pakai ilmu yang kita sampaikan pada malam ni. Dan kalau adalah klien Mr. Kunandran ke
yang mungkin beragama Islam yang nak tahu lebih lanjut tentang harta pencarian ni, jadi Mr. Kunanda pun sekurang-kurangnya dah tahulah, boleh terangkan pada mereka. Dan sharing yang kita buat ni, insyaAllah kalau ada apa-apa soalan yang tuan-tuan perempuan ingin ajukan, boleh terus ajukan di ruangan komen, dan kita akan cuba go through satu persatu, dan kita akan cuba menjawabnya dengan sebaik mungkin lah, insyaAllah. Okay. Okay, Abang Ali pun dah jawab, loud and clear coach, Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua yang dah join. Okay, siapa yang belum tekan button share tu, tolonglah tekan button share. Baru ada 13 orang je ni, tak ramai ni. Kita tarik lagi ramai-ramai lagi kawan-kawan kita supaya join untuk sesi live kita pada malam ni. Okay, macam yang saya dah beritahu, saya dah war-warkan sejak daripada siang tadi. Malam ni saya tidak bersorangan, saya ada bersama dengan sahabat saya. Sahabat saya ni memang dah lama dah saya kenal. Daripada zaman saya belajar di UIA dulu. Kalau saya start belajar di UIA tahun 95 sampailah tahun 2001. Beliau merupakan seorang peguam syar'i dan juga peguam bila dan peguam syar'i Mahkamah Tinggi Melaya. Okey, dan lepas ni kita boleh bertaaruf sikitlah dengan beliau. Okey. Jadi untuk tidak melengahkan masa, okey, saya jemput sahabat saya Puan Wan Asmaliza. Okey, yang kebetulan Wan Asmaliza ni merupakan jiran saya lah. Pejabat beliau ni sebelah je dengan pejabat saya. Okey. So kita jemput Puan Wan Asmaliza untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Okey, sekejap saya onkan mic-nya dulu. Okey. Apa khabar Wan? Okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sihat. Nervous sikit first time join you all. Jangan nervous, tak payah nervous. Kita sempoi-sempoi je malam ni. Sembang-sembang kosong je. Okey, so kalau tak keberatan mungkin boleh kenalkan diri. Beritahulah asal daripada mana, dah berkeluarga ke belum, anak berapa orang, mungkin ada yang di kalangan sahabat-sahabat kita nak kenal siapa yang empunya nama Wan Asmaliza ni. Okey, silakan. Okey. Nama penuh saya Wan Asmaliza binti Abdullah. Sekarang beramal sebagai peguam bela dan peguam cara dan juga peguam syar'i. Di tetuan saya sendiri, Wan Asmaliza & Co. Bertempat di Ceras. Dan sekarang ni untuk kes-kes syariah, saya beramal di negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan. So untuk kes yang negeri-negeri tersebut saya boleh bawa lah. Untuk negeri-negeri lain insyaAllah akan diusahakan. Jadi mungkin bagi rakan-rakan yang baru tahu, untuk kes yang melibatkan mahkamah syariah, setiap peguam syar'i itu dia ada pengkhususan untuk beramal di negeri-negeri yang tertentu yang mana dia dah dikurniakan lesen lah. Jadi macam peguam bela dan peguam cara untuk kes-kes civil, kami boleh beramal di seluruh semenanjung Malaysia. Okey, sebab kami ni istilahnya dipanggil peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Kalau yang Sabah Sarawak tu Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Jadi maknanya untuk peguam bela dan peguam cara kita boleh beramal kat mana-mana sekalipun di dalam semenanjung Malaysia. Tapi macam peguam syar'i ni dia special sikit. Pentauliahan tu dianugerahkan ataupun dikeluarkan oleh negeri masing-masing. Jadi setiap negeri tu dia ada dia punya lesen dia, dan macam sahabat saya ni dia ada lesen di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan lah. So siapa-siapa yang ada kes kat dalam negeri Selangor dan juga di wilayah Persekutuan bolehlah berhubung dengan Puan Wan Asmaliza. So nak memudahkan orang nak panggil ni, nak panggil apa sebenarnya? Kalau nak suruh kita panggil nama gelaran awak, nanti kau marah pula kan? Okey, secara ringkas boleh juga. Ada juga yang panggil saya Wan, ada juga yang panggil saya Puan Liza. So apa-apa yang memudahkan orang untuk panggil, saya okey je. So untuk malam ni kita panggil, untuk malam ni panggil Puan Wan pun boleh. Kita panggil Wan lah Puan Wan Okey. So untuk memulakan topik perbincangan pada malam ni, okey, so berkenaan dengan harta pencarian. Okay, balik macam yang kita dah ceritakan sebelum daripada rancangan live ni, saya ada buat beberapa posting berkenaan dengan harta pencarian. Okay, so nak memudahkan penerangan Puan Wan kita, alhamdulillah beliau telah pun
menyiapkan apa yang slide presentation untuk malam ni. Jadi saya buka terus slide presentation tu untuk memudahkan penerangan beliau untuk kita pada malam ni lah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Wan untuk menceritakan tentang harta pencarian kepada penonton-penonton yang ada pada malam ni. Silakan. Okey. Topik kita malam ini adalah berkenaan dengan harta pencarian, berkait rapat dengan apa yang diusahakan oleh Coach Isaac. Jadi saya cuba menerangkan sedikit berkenaan dengan harta pencarian, apa yang dimaksudkan dengan harta pencarian. Okey. Secara ringkasnya bagi saya harta pencarian ialah harta alih atau harta tidak alih yang diperolehi secara bersama oleh suami isteri sepanjang perkahwinan, di mana kedua-duanya memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut. Okey, saya suka nak explain dekat sini harta alih itu contohnya kereta. Okey, itu dikira harta sepencarian sekiranya kereta tersebut dibeli semasa ataupun di dalam perkahwinan. Okey, dan contoh kepada harta tidak alih ialah rumah ataupun kedai ataupun kilang yang dibeli oleh suami atau isteri atau bersama-sama semasa dalam perkahwinan. Okey, nanti kemudian kita akan explain selepas inilah apa yang dimaksudkan dengan sumbangan secara langsung atau tidak langsung lah. Okey, kejap. Sebelum tu, yang perkahwinan kat situ ada yang mungkin muskil lah. Perkahwinan tu dikategorikan sebagai perkahwinan yang sah kalau dia didaftarkan di Malaysia ataupun kalau katalah dia kahwin kat Siam. Dia kahwin kat Siam, dia kahwin senyap kat Siam. Adakah perkahwinan tu dikonsiderkan sebagai perkahwinan yang sah dan isteri ataupun suami tu boleh tuntut harta yang dimiliki oleh pasangan walaupun mereka berkahwin di luar negara? Okey. Untuk perkahwinan di luar negara ataupun contohnya mereka berkahwin di Naratiwat ke, Songkla ke, mereka perlu buat pengesahan dulu di Malaysia ataupun di tempat di mana mereka tinggal. Buat pengesahan dulu, dah dapat perintah pengesahan, mereka perlu registerkan perkahwinan tersebut di pejabat agama masing-masing. Okey, once dah sahkan, dah register, and then mereka bolehlah membawa kes-kes harta pencarian ke mahkamah. Selagi mana perkahwinan tu tidak didaftarkan, mahkamah tidak mengiktiraf lagi lah perkahwinan tu ada. So dengar tu siapa-siapa yang kahwin kat luar tu, kalau kata ada orang kata apa niat nak menuntut atas pencarian tu, cepat-cepatlah daftarkan perkahwinan tu di Malaysia. Selagi tak daftar, selagi tu tak boleh nak claim atas pencarian tu sebab perkahwinan tu belum lagi didaftarkan. Tapi consider perkahwinan ataupun pernikahan di luar tu, consider pernikahan tu sah di sisi syarak lah kan, betul tak? Betul. Cuma dari segi undang-undang Malaysia dia kena daftarkanlah perkahwinan tu untuk menepati undang-undang yang ada dan juga untuk tuntutan-tuntutan selepas daripada perkahwinan tersebut lah, macam harta pencarian dan sebagainya, betul Ya, betul. Okey, so boleh kita teruskan? Boleh. Tapi saya nak tambah sikit ya, kalau sekiranya ada harta yang diperolehi sebelum berkahwin. Okey, contoh salah seorang membeli rumah sebelum berkahwin, katalah dalam masa mereka bertunang ke. Okey, tetapi harta tersebut dimajukan di dalam perkahwinan. Okey, itu maksudnya contoh mereka membeli satu kebun. Okey, and then mereka membeli satu kebun sebelum berkahwin. Lepas tu semasa dalam perkahwinan mereka membuat tanaman, mereka menanam kelapa sawit. So ada hasil dekat situ. So maksudnya ada kemajuan di dalam kebun tersebut. So that's why itu pun dikira sebagai harta pencarian. Oh, okey. So maksud dia walaupun tanah yang dibeli untuk kebun tu dibeli sebelum berkahwin,
tak ada kena-mengena pun dengan pasangan tu, tapi bila dah berkahwin tu mereka mengusahakan tanaman ataupun mengusahakan tanah tu bersama. Jadi hasil daripada usaha yang mereka dah jalankan tu dikonsiderkan sebagai harta pencarian jugalah. Macam tu Ya, betul. Ya, betul. Okay, alright. So nak kita nextkan slide ni ke ataupun macam mana ni? Boleh next. Okay, alright. Next. Okay, ni yang tadi yang Wan cakap tu lah kan Ya, betul. Okay, so maknanya bila kita dah kahwin baru kita nak usahakan tanah tu dan hasil daripada pengusahaan tanah tersebut, kita dapat hasil di situ, hasil tu perlu dikongsi dan dikonsiderkan sebagai harta pencarian lah. Ya. Okay, so yang ni pula. Okay, harta pencarian ini boleh dituntut dalam 3 keadaan, iaitu perceraian, kematian dan poligami. Okey, kalau perceraian ni it's normal lah, maksudnya bila pasangan tersebut bercerai, mereka ada harta pencarian, mereka boleh terus direct untuk memfailkan tuntutan harta pencarian. Okey, dalam situasi kedua iaitu situasi selepas kematian, maksudnya sebelum harta pusaka tersebut dibahagikan kepada waris-waris, ada suami atau isteri kepada si mati, dia rasa okey, rumah tersebut sebenarnya adalah hasil daripada harta pencarian mereka. So mereka perlu memfailkan permohonan ataupun tuntutan harta pencarian di mahkamah syariah sebelum harta-harta tersebut diberi kepada waris-waris. Secara faraid lah. Secara faraid. And then dalam situasi ketiga iaitu di dalam permohonan poligami lah oleh suami. Let's say suami membuat satu permohonan untuk berpoligami. Pada masa ketika itu current isteri itu bolehlah menuntut membuat tuntutan harta pencarian supaya mahkamah cepat-cepat selesaikan isu poligami, tuntutan harta pencarian sekaligus dengan dalam tuntutan poligami si suami. Oh, okey. So kalau dalam kes yang saya suka nak tengok yang kematian tadi tu, jadi kebanyakan orang dia sebenarnya dia salah faham dia salah faham, maknanya isteri tu selain daripada hak faraid, faraid tu pun dia ada juga hak untuk isteri tu kan, betul tak? Untuk balu tu lah. Ya, betul. Dalam masa yang sama hak harta pencarian ni pun dia boleh tuntut sebelum tu lagi Ya, betul. Sebelum jadi kalau katalah harta pencarian ni kita considerkan sebagai half kan. Jadi half tu isteri tu yang balu tadi tu dah boleh tuntut dulu, yang half lagi tu baru difaraidkan. Macam tu ke? Ya, macam tu, betul. Oh, okey. Alright. So nampak macam dia punya isteri punya hak tu lebih terbela lah di situ kan, sebab dia boleh tuntut harta pencarian dia sebelum sebahagian lagi tu dia akan bahagikan ikut faraid lah. Dan bila dah bahagikan untuk yang portion isteri yang separuh tadi, yang harta pencarian tadi tu, adakah dia masih lagi berhak di bawah faraid untuk tuntut yang bahagian dia di bawah faraid tu? Hak dia di dalam faraid tidak dinafikan lah. Maksudnya selepas mahkamah tentukan berapa banyak harta pencarian yang beliau dapat, okey, lepas tu baru baki daripada harta pencarian tersebut baru mahkamah baru dibahagikan secara faraid. Maksudnya dah settle harta pencarian dulu, barulah kita bagi secara faraid ke, wasiat ke ataupun hibah ke. Maksudnya mahkamah utamakan dulu tuntutan harta pencarian. Okey, faham. Okey. So yang seterusnya, okey, berkenaan dengan faktor dalam penentuan harta pencarian ni, okey, silakan. Okey. Faktor dalam menentukan tuntutan harta pencarian, mahkamah melihat kepada 2 perkara, iaitu sumbangan secara langsung dan juga sumbangan secara tidak langsung. Okay, sumbangan secara langsung ni boleh kita katakan sumbangan dari segi modal ataupun wang ringgit. Maksudnya kita nampak sumbangan tu, kita ada bukti, kita ada resit, kita ada statement yang menunjukkan kita ada memberi
sumbangan kepada pembelian ataupun perolehan terhadap harta tersebut. Okey. Iaitu sumbangan secara langsung lah. Okey, sumbangan secara tidak langsung ni adalah sumbangan yang kita tidak nampak, yang bukan berbentuk wang ringgit. Contohnya sumbangan dari segi idea, sumbangan dari segi dorongan, sokongan. Contoh katalah sebelum kita ada cadangan dengan suami kita nak beli rumah. Okey, kita bagi tahu dekat suami, okey, apa kata kita pergi beli rumah dekat sini. Itu contoh sumbangan secara tidak langsung. Ataupun contoh yang lagi satu, kita bagi idea dekat suami kita, kata saya nak cat rumah ni warna hijau. Cadangan ataupun idea kita ke atas rumah tersebut boleh dikira sumbangan tidak langsung. Okay, alright. Yang nombor satu tadi tu, sumbangan secara langsung tadi tu, maknanya sekarang ni bagi anda yang mungkin kata apa, jenis tak kisah, jenis macam ada receipt ke, ada apa-apa benda yang berkenaan dengan kita punya bayaran tu, kita buang macam tu saja ataupun tak simpan rekod tu baik-baik. Jadi sekarang ni kena mulakanlah menyimpan rekod tu dengan cermat. Sebab apa? Nauzubillah, tak jauh lah, bukan saya mendoakan tapi kalau berlakunya perkara macam tu, jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan ada bukti mengesahkan bahawa tuan-tuan perempuan telah memberi sumbangan secara langsung. Kalau katalah bayaran monthly installment tu kita bagi separuh ke, ataupun kita bayar untuk bil api ke, bil air ke, bayar cukai tanah, cukai pintu ke. Jadi risit-risit yang kita bayarkan untuk rumah yang kita duduk tu, sebaik-baiknya kita simpan dan kita rekodkan lah. Betul tak? Betul. Kalau kata ada berlaku tuntutan atas pencarian, nauzubillah, memang kita tak nak lah berlaku sampai macam tu sekali kan. Tapi kalau berlaku, kalau sekiranya berlaku, tuan-tuan perempuan adalah dokumen tu disimpan dan bolehlah tunjukkan kepada mahkamah bila diperlukan nanti. Okey? So seterusnya. Okey. Slide seterusnya adalah berkenaan siapa yang boleh dan berhak kepada untuk membuat tuntutan. Of course lah, suami dan juga isteri, bekas suami dan juga bekas isteri, dan ahli waris ni adalah dalam kes kematian tadilah. Contohnya bila suami meninggal, yang tinggal bekas suami meninggal. Yang tinggal isteri, bekas isteri ataupun anak-anak. So waris kepada anak-anak ataupun adik-beradik kepada si suami itu tadilah. So waris-waris tersebut dirasa okey, sebelum harta-harta tu dibahagi, dia kata rumah ni arwah adik saya ada bahagian dalam harta sepencarian. So ahli waris tersebut hendaklah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Ada soalan sikit berkenaan dengan yang berhak membuat tuntutan ni. Okey, sepanjang yang Wan beramal ni lah sebagai seorang peguam syar'i, ada tak tuntutan yang dibuat oleh ahli waris ni dalam kes-kes yang Wan kendalikan tu? Ada. Sekarang saya ada satu kes yang masih lagi berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana kakak kepada si mati lah yang memfailkan tuntutan harta sepencarian. Okey, dan kes tu masih lagi berjalan. Dengan keadaan PKP ni, saya rasa sikit masa lagi kes tu akan start balik lah. Oh, maknanya tertangguh sekejap lah masa PKP tu kan? Tertangguh sekejap, ya. Okey, macam yang kes yang famous lah juga kan beberapa bulan yang lepas berkenaan dengan arwah abam itu kan. Okay, so ada yang boleh relate tak dengan apa yang adik abam tu tuntut untuk atas pencarian dia ni? Okay, masa lagi kes tu akan start balik lah. Tertangguh sekejap lah. Ya. Terbuka, sorry, maaf gangguan. Cuba off volume tu. Okey, untuk dalam kes abam tu, katalah ada harta yang ditinggalkan oleh abam
berkenaan dengan harta pencarian antara abang dengan suami ataupun abang dengan isteri lah. Okey, si isteri tu boleh menuntut harta pencarian tersebut ataupun waris abang iaitu adik beliau boleh menuntut membuat tuntutan harta pencarian. So dari segi macam mana nak buktikan apa semua tu bergantung pada pihak-pihak masing-masing lah, macam mana dia nak keluarkan evidence dan sebagainya lah di mahkamah, betul tak? Ya, betul. Okay, alright. So kita teruskan yang seterusnya. Okay, kadar penentuan harta pencarian. Macam mana cerita ni? Okay, kadar penentuan ini bergantung kepada sumbangan pihak-pihak lah, sama ada dari segi bentuk wang, harta atau kerja, dan mahkamah juga akan melihat kepada hutang dan keperluan anak-anak. Di sini saya elaborate ya, kadar penentuan ni mahkamah akan menilai kepada bukti ataupun dokumen yang ada. Contohnya dokumen pembayaran. Anda bayar installment bulanan kepada bank, anda boleh gunakan dokumen tersebut untuk membuktikan bahawa ada buat bayaran sebanyak ni. Okey. Lepas tu selepas daripada perkiraan kepada sumbangan masing-masing, mahkamah akan menolaklah berapa banyak hutang rumah yang masih ada. Contoh katalah kita beli rumah 100,000. Okey, hutang dengan bank masih ada lagi 50. So 100,000 tersebut tolak 50 meninggalkan baki ataupun keuntungan yang kita dapat 50,000. 50,000 tersebut yang akan dibahagikan di antara suami dengan isteri. 50,000 tersebut yang akan dikira sebagai harta pencarian. Jadi macam mana sekalipun hutang tu kena settlekan dulu. Kena settlekan dulu. Okey, lepas dah ada baki di situ baru dibahagikan secara ni lah, ikut atas pencarian tadi tu lah. Ya, betul. Okey. Lepas tu mahkamah juga akan mengambil kira lah, contohnya sekiranya suri rumah. Contohnya suri rumah mereka tidak bekerja. Mereka cuma duduk di rumah, menjaga anak, menjaga perkahwinan, menolong suami. Itu juga dikira sebagai consideration yang mahkamah akan ambil kira dalam menentukan berapa banyak bahagian yang mereka akan dapat dalam harta pencarian. Okey, macam yang Wan cakap tadi tu, penentuan tu dibuat oleh mahkamah. Dia punya kaedah yang nak menentukan tu macam mana tu? Mahkamah gunakan kaedah macam mana untuk menentukan dia punya portion tu? Firstnya mahkamah akan tengok bukti fizikal. Okey, bukti fizikal. Let's say katalah bukti fizikalnya menunjukkan si suami bayar. Then mahkamah definitely akan tentukanlah this suami dia bayar. So mahkamah juga akan tengok bahagian si isteri, katalah dia pun ada bayar. So mahkamah akan buat comparison how much yang si suami bayar, how much yang si isteri bayar. Okay. So dalam kes yang isteri tadi tu suri rumah sepenuh masa, dia tak contribute dari segi kewangan tu, macam mana dia tentukan tu? Okay, definitely pembayarannya kebanyakan daripada si suami. Okay. Tapi sumbangan secara generalnya kita tak nak cakap secara generalnya mahkamah akan bagi 1/3 terus. That is not basis yang kita tak nak pakai, tapi secara dasarnya mahkamah akan ambil kira sumbangannya itu untuk mahkamah bagi juga kepada si isteri dalam menentukan bahawa beliau dapat kepada harta pencarian. Okey, faham. Okey, so nak kita teruskan dengan slide berikutnya ke? Okey, boleh. Okey. Tuntutan harta pencarian ni boleh dibuat di mahkamah tinggi syariah. Dia tidak, mahkamah rendah tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat tuntutan.
hanya Mahkamah Tinggi Syariah yang mempunyai bidang kuasa dalam menentukan tuntutan harta pencarian. Dan Mahkamah Tinggi Syariah yang mana yang kita boleh memfailkan tuntutan harta pencarian ialah Mahkamah Tinggi di mana tempat kita bermustautin. Contohnya di Selangor kita mempunyai satu Mahkamah Tinggi Syariah iaitu di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dan bagi di wilayah, Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan di Jalan Duta. Which is yang berhadapan dengan Mahkamah Sivil itulah, yang dekat dengan masjid wilayah. Okey, kalau katalah tuntutan yang berkenaan dengan atas pencarian ni, atas pencarian ni kan, sekiranya katalah yang seorang ni, yang husband ni dia bermastautin di Kuala Lumpur kan, yang isteri pula bermastautin di Johor Bahru kan. Jadi masing-masing nak filekan, okey, yang isteri nak filekan kat Johor Bahru, yang si suami nak filekan dekat Kuala Lumpur. So mana satu yang kita pakai tu? Okey, kita tengok siapa dulu yang filekan. Katalah si isteri dulu yang filekan, saya rasa mahkamah akan entertain yang si isteri dululah yang filekan. So sama ada yang si suami filekan di negeri lain tu, sama ada kita gabungkan, pindahkan kes tu ke mahkamah yang tempat si isteri filekan, ataupun withdraw salah satu. Withdraw salah satu, kita cuma guna satu je saman. Kita cuma perlu jawab satu sahaja saman, yang mana pilihlah sama ada nak entertain yang si suami filekan ataupun nak entertain yang si isteri filekan. Kita tak perlu untuk menjawab kepada kedua-dua saman tersebut. Jadi dia dengar sekali je lah. Maksudnya kalau kata diputuskan untuk digabungkan, jadi kalau buat dekat Kuala Lumpur, kat Kuala Lumpur sajalah kan, macam tu Ya, betul. Okay. Alright, so seterusnya ni? Seterusnya ni adalah kalau sekiranya kita ingin memfailkan tuntutan harta pencarian, dokumen-dokumen yang perlu kita sediakan ialah berkenaan dengan harta pencarian ialah di dalam senarai yang saya buat inilah. Contohnya butir-butir perkahwinan. Butir-butir perkahwinan, dokumen yang berkaitan adalah sijil kahwin ataupun sijil cerai. Yang itu kita perlu ada dokumen seperti IC, surat beranak anak, yang itu kita perlu ada lah. Lepas tu berkenaan dengan butir-butir pihak kena tuntut ni berkenaan dengan siapa penuntut, siapa yang dituntut, ataupun kita panggil plaintiff ataupun defendant. Yang itu kita kena pastilah nama, IC dan juga alamat masing-masing. Yang berkenaan dengan butir-butir tentang harta, kita kena tahu apakah harta yang kita tuntut, dokumen perlu ada. Contohnya kita harta tersebut adalah rumah, maka kita perlu ada SNP, Sales and Purchase Agreement, ataupun dan juga geran tanah lah, geran rumah. Itu berkenaan dengan harta. Berkenaan dengan dokumen sokongan yang berkaitan dengan harta, yang ini ialah berkenaan dengan pembayaran ataupun apa-apa yang boleh kita jadikan bukti dalam tuntutan kita. So kita bawa dekat mahkamah. Kita akan gunakan dokumen-dokumen tersebut di dalam mahkamah nanti. Okey. Di dalam kes tuntutan harta pencarian berkaitan dengan kes kematian, kita perlu ada sijil kematian dan juga surat mentadbir harta pusaka. Yang ini penting sebab kita nak buktikan yang kes tuntutan ini adalah kes tuntutan selepas kematian. Okey, berbalik kepada yang dokumen untuk yang bercerai tu, yang nak dapatkan atas pencarian tu kan. Okey. Ada yang salah faham yang bertanyakan kepada saya, bila dia nak buat SNP, dia nak pastikan yang sama ada suami ataupun isteri ni lah nak pastikan bahawa mereka ni mempunyai hak ke atas rumah yang mereka beli. Mereka nak masukkan nama mereka di dalam perjanjian jual beli tersebut untuk membuktikan yang mereka juga ada hak ke atas rumah tersebut.
Okey, tapi sebenarnya berdasarkan kepada apa yang Wan cerita ni, kita dah faham sama ada suami ataupun isteri tu tak perlu pun nak letakkan nama dia dalam SNP tersebut untuk membuktikan yang rumah tu rumah mereka bersama, betul tak? Kan, Betul. as long as dia beli rumah tu, okey, contoh macam sekarang ni kan, okey, katalah kita berhasrat nak beli satu rumah, dalam masa yang sama rumah tu sebenarnya kita berkehendakkan nak beli rumah tu atas satu nama sahaja, nama suami saja sebagai contoh. Lepas tu si isteri ni pula kata dekat suami dia, bang, kalau abang letak nama abang seorang, nanti kan nama saya tak ada dalam rumah tu, kalau abang kahwin lain ke apa ke, saya dah tak ada apa-apa hak kat atas rumah tu. Kan, banyak yang ada mitos yang macam ni. Okay, so kalau boleh Wan tolong ceritakan sama ada mitos ni betul ataupun tidak, ataupun hanya sekadar mitos yang mereka takut, tapi sebenarnya mereka pun berhak walaupun nama tak ada dalam SNP tu. Okey. Dalam hal ini walaupun nama tak ada dalam SNP, tetapi selagi mana harta tersebut dibeli selepas perkahwinan. Kita ada surat nikah, kita boleh tunjuk, okey, kita kahwin sekian, lepas tu kita beli harta tersebut sekian. So mahkamah tengok, okey, tarikh SNP ni selepas kahwin. Walaupun tak ada nama salah seorang, tapi mereka masih juga berhak untuk menuntut harta pencarian tersebut. So tak perlu risaulah sama ada nama ada ke, nama tak ada ke, tetapi hak tu ada. Yes, sebab tu saya cerita dalam beberapa sesi live saya sebelum ni, okay, yang masa time kita buat PKP punya kelas online dulu, ada topik yang saya ceritakan tentang kelebihan. Kelebihan kalau anda membeli hartanah berasingan. Suami beli dulu sebagai contoh, suami beli dulu, kemudian daripada tu baru isteri beli pula hartanah dia. Okay, kelebihannya bila anda asingkan nama, contoh katalah macam untuk pembelian hartanah untuk rumah yang pertama, untuk rumah yang pertama, katalah yang beli mula-mula dulu suami beli seorang-seorang, dan bila dah check DSR dia, loan dia dan sebagainya, boleh lepas. Tak perlu nak gabungkan nama dengan isteri tadi. Sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan, belilah nama seorang tu dulu. Sebab bila suami ni beli dulu, SNP tu nama dia seorang. Okey, ni kita cerita selepas tempoh perkahwinan lah, selepas dah menikah kan. So bila suami beli dulu, dan dalam masa yang sama suami mempunyai kelebihan untuk mendapatkan peremitan duty stamp atas nama dia dulu, atas nama dia seorang. Faham tak? Okey. Lepas tu kalau ada rezeki, okey, isteri pula nak beli, isteri belilah rumah lain, dan masa yang isteri beli rumah satu lagi tu, isteri ni pun boleh memohon untuk mendapatkan peremitan duty stamp sebab ini adalah rumah pertama dia. So nampak tak game dia kat situ? Kalau katalah you all beli, dua-dua gabung nama, dua-dua dah beli hartanah yang sama, dah apply untuk dapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp untuk rumah tersebut, lepas tu ada rezeki nak beli rumah kedua, dah tak dapat dah lagi diskaun. Tu ruginya kat situ. So yang saya cerita pasal peremitan duty stamp ni, ingat untuk pembelian rumah pertama sehingga tarikh 31 Disember 2020 ni masih lagi ada peremitan ataupun diskaun duty stamp untuk rumah yang berharga 300,000 ke bawah, kosong stamp duty-nya. Untuk rumah berharga 300 ke 500,000 ada diskaun sebanyak RM5,000 untuk rumah pertama. Okay, yang PM baru umumkan baru-baru ni, yang saya cakap beberapa minggu lepas ni, yang saya cerita pasal penjana punya skim tu untuk stamp duty, masih lagi belum keluar warta kerajaannya, PUA-nya masih lagi belum keluar. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, saya tak nak kupas lagi tentang isu tersebut selagi wartanya belum dikeluarkan. Jadi kena faham kenapa tuan-tuan perempuan lebih baik beli hartanah atas satu nama, tak payah gabungkan dua-dua nama. Yang isteri nak menempel masuk dalam SPA yang husband dia beli rumah, yang si suami pula nak menempel kalau isteri dia beli rumah. Tak payah, beli seorang-seorang. Isteri beli dulu ke suami beli dulu ke tak kisah. Yang penting masing-masing gunakan satu nama saja. Tak perlu nak gabung kalau misal kata loan salah seorang tu dah lepas. Tak perlu nak gunakan dua nama serentak untuk beli satu rumah. Hak you all terjaga. As long as you all kahwin, beli hartanah selepas tempoh perkahwinan, InsyaAllah tak ada masalah untuk dapatkan atas pencarian walaupun nama tak ada dalam SMP. Okay? Ya, betul. Teruskan Liza. Okay. Saya rasa yang lagi satu yang saya nak kupas adalah usaha tunggal lah. Maksudnya usaha satu pihak. Ini
Usaha satu pihak ni kita yang macam yang saya ceritakan tadi, macam yang dah sentuh tadi, contohnya suami sahaja bekerja. Okey, suami sahaja bekerja dan suri rumah dia tak bekerja. So dia ingat dia tidak menyumbang kepada hartanah tersebut. Okey, tapi sebenarnya walaupun dia tidak bekerja, tetapi dia juga berhaklah kepada harta sepencarian dan mahkamah akan melihat kepada sumbangan suri rumah yang tidak bekerja tersebut, setakat mana sumbangan dia berkaitan dengan kebajikan keluarga, dengan memelihara rumah tangga ataupun menjaga keluarga. Maksudnya mahkamah acknowledge dia punya contribution dalam menjaga keluarga tu sebagai sumbangan dia kepada harta pencarian. Okey, so tak perlu risau suri rumah tak bekerja, tak bagi duit, tak bayar loan, selagi mana dia jaga keluarga, selagi mana dia jaga rumah tangga, insya-Allah bahagian dia ada dalam harta pencarian tersebut. Okey. Itu saja. Dah habis. Okey. Kita patah balik yang apa slide yang sebelum habis ni tadi. Okey, berkenaan dengan kerisauan suri rumah. Sekiranya dia tidak menyumbang walaupun 1 sen pun untuk pembayaran installment kepada bank, bayar cukai pintu kepada pejabat tanah cukai tanah dan sebagainya lah, bayar bil elektrik ke apa ke, jangan risau. Jangan risau, sumbangan anda tu dikira berdasarkan kepada apa yang anda dah contribute kepada family anda tu sendiri. Kan, anda jaga anak kat rumah, anda tolong masak untuk suami, semua tu ada dia punya orang kata apa nilainya. Di sisi mahkamah dia ada nilainya di situ. Jadi jangan risau, walaupun anda tak contribute, anda masih lagi ada hak ke atas harta pencarian tu dan anda boleh membuat tuntutan. Okay, right. So sambil kita kejap saya patah balik dekat kita punya slide yang apa ni kan kita tengok macam ni. Barulah nampak. Sekejap saya buka lah. Gelap sikit. Okay. So ada apa-apa soalan yang boleh anda ajukan, kita boleh go through satu persatu, masukkan dalam ruangan komen, okey. Kejap ya. Okey, saya baca komen yang dah masuk. Okay. Saya tengok kat sini ada okey, Muhammad Muaz, okey. Sokong sangat apa yang coach kata pasal mitos tak ada nama dalam SNP tu. Betul Muaz, sebab apa? Banyak cerita lah yang saya dengar, banyak cerita yang tak betul bila diorang tanya, nama dalam SMP ni kalau tak masuk nama saya, nanti saya nak tuntut hak saya tak boleh. Jadi berbuih mulut saya nak menceritakan tentang benda tu. Diorang masih lagi tak faham sebenarnya nama dalam SMP tu, kalau tak ada nama dia pun, dia masih lagi berhak untuk menuntut harta pencarian ni. It doesn't mean that nama kena ada dalam SMP baru you boleh tuntut. Even though nama you tak ada dalam SMP pun tak ada masalah, you boleh buat tuntutan tu. Tapi kita kalau boleh nak kekal hingga ke jannah lah kan. Janganlah sampai kita rasa macam, bukan kita menceritakan tentang harta pencarian ni, kita menceritakan tentang masalah perceraian dan sebagainya untuk menggalakkan perceraian, tidak. Bukan macam tu, itu bukan maksud saya. Tapi kita nak fikir kalau implikasi berlakunya perkara yang kita tak ingini tadi, apa hak kita sebagai pasangan tersebut. Jadi macam yang saya dah beritahu tadi, apa yang Muaz simpulkan tu, memang kerisauan yang bagi saya kerisauan tu tak perlu pun ada. You all tak payah nak fikir pun nak masukkan nama dalam SMP, semata-mata untuk pastikan hak you all tu ada dalam hartanah tersebut lah. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak mengajukan soalan, silakan. Kita buka, we open the floor for any question untuk ni lah diajukan lah. Saya baca sekejap siapa-siapa yang dah join ni. Saya nampak nama Nazrul Hisham, ni junior saya dekat Smart Kajang ni. Arif Soekarno, terima kasih. Junior saya. Hai Puan, dia kata. Hai Puan. Yusof AR, Faris Muhammad Ihsan, Bakar Osman, ramai ni Nur Hashimah, Waalaikumsalam Nur Hashimah. Okey, Putri MMS. Jadi siapa-siapa yang ada soalan malam ni sila ajukan soalan anda. Tak seperti mana yang malam-malam sebelumnya penuh dengan soalan. Malam ni macam segan silu tak nak tanya. Jangan risau, kita tak menganggap anda
yang bertanya tu bukannya kita menganggap anda yang menghadapi masalah tu. Kita Just bukan mengharap kepada perceraian, kita cuma sediakan knowledge. Just Ya. tanya je kat situ, cakap kat situ, kalau rasa-rasa macam segan nak tanya, boleh orang kata apa, tulis kat situ. Ini masalah yang dihadapi oleh kawan saya. Kawan saya menghadapi masalah sekian. Ramai lah. Tulis macam tu. Tak payah nak segan-segan, just tanya je. Tahu soalan yang mungkin nak diajukan tu agak sensitif sikit. Mungkin dia orang risau nak tanya soalan tu, yang malam ni mungkin krik-krik sikit ni. Tak ramai yang bertanya soalan. Kalau tak penuh. Ramai je orang yang bertanya. Okay, ada tak soalan-soalan? Sila tolong ajukan. Jangan biarkan kita punya guest malam ni berlalu begitu sahaja. Rugi ni tak tanya dia soalan ni. Tak ada ke yang nak bertanya ni? Senyap sunyi. Semua segan kot. Okey, tak apa. Berbalik kepada isu berbalik kepada isu harta pencarian ni tadi, okey, yang kita dah sharekan daripada awal tadi, maknanya harta tu perlu dibeli ataupun diperolehi selepas daripada wedlock lah, maknanya dalam tempoh wedlock tu sendiri kan. Okey, walaupun kita dah simpulkan harta yang diperolehi selepas perkahwinan, tapi tak mustahil ataupun boleh juga kita nak menuntut harta pencarian sekiranya harta tu dibeli sebelum perkahwinan tapi diusahakan bersama ketika dalam perkahwinan. Kan? Okey. Bila kita cerita pasal, contoh macam yang saya cerita tadi tentang yang diusahakan bersama tadi tu kan. Sorry. Yang diusahakan bersama tu, katalah yang diusahakan tu adalah sebuah syarikat. Sebuah syarikat. Syarikat tu katalah dia buat tudung lah katakan. Dia buat tudung. So syarikat tu sebenarnya asalnya adalah milik isteri. Milik isteri seorang sebelum dia kahwin. Masa dia bujang lagi dia dah buat tudung apa semua dia jual. Contohnya macam siapa? Niloufar lah, senang cerita kan. Niloufar kan buat tudung kan. So tudung Niloufar ni dah kaya-raya lah kan. Tiba-tiba katalah satu hari nanti Niloufar kahwin. Niloufar kahwin. Lepas tu bila dia dah kahwin, kita tahu yang tudung ni memang asalnya Niloufar yang usahakan kan. So bila dia dah kahwin, katalah nanti suami yang Niloufar kahwin tadi tu, dia pun membantu untuk menaikkan lagi dia punya bisnes tudung tu kan. Dan dia orang kata apa, mungkin menembusi pasaran antarabangsa, dia jual tudung kat luar negeri dan sebagainya kan. So dalam keadaan macam tu, adakah si suami ni boleh claim yang tudung Niloufar tu ada sedikit ataupun sebahagian daripadanya harta pencarian milik si suami tu tadi? So mungkin Wan boleh ceritakan tentang benda tu? Okey. Kalau berkaitan dengan isu tersebut, selagi mana suami Niloufar tu boleh buktikan yang dia ada menyumbang kepada syarikat, selagi itulah dia boleh claim. So berapa banyak yang dia dapat, berapa banyak bahagian yang dia dapat adalah bergantung kepada dia punya sumbangan lah. Walaupun dia sumbang selepas company itu diwujudkan, tapi dia ada bukti yang menunjukkan dia ada masukkan duit ke dalam syarikat tersebut. So itu menunjukkan yang dia masih berhak kepada harta pencarian. So jelaslah soalan tu, kita dah faham dah macam mana keadaannya. Kejap saya tengok ada soalan daripada Syuzarina ni. Harta dah agih boleh tuntut ke? So saya rasa yang Syu tanya ni mungkin harta tu dah diagihkan secara faraid kot. So kalau misalnya kata harta tu dah diagihkan kepada waris-waris yang lain, so yang balu tadi tu boleh tak tuntut balik untuk harta pencarian dia? Untuk menuntut boleh, tetapi untuk dapat, bagi saya isunya sekarang untuk dapat, sebab let's say katalah harta tu dah agih and then telah digunakan oleh pihak-pihak. So macam mana kita nak claim balik? Bagi saya kalau nak menuntut, walaupun dia dah jadi akademik, tapi untuk menuntut mahkamah tak menghalang, tapi untuk mendapat sama ada orang yang kita tuntut tersebut boleh memberi ataupun membayar hutang, itu kita kira
maksudnya lucky lah if you can get the money. Tapi kalau katalah apa yang dia tuntut tu orang dah jual, duit pun dah guna, so orang yang dituntut tu pun dah tak boleh nak bayar kita. So saya rasa itu dah jadi akademik, which is you cannot get anything. Okay, tapi dia ada ni betulkan balik. Ya betul coach, dah agih ke Farid. So betul lah ni memang apa ni harta pusaka lah ni so jawapan yang macam Puan Wan beritahu tadi tu maknanya kalau kata kita nak tuntut memang by all means kita boleh tuntut. Tapi boleh. Isu yang paling utama sekali kat mana sebenarnya harta tu sekarang ni berada, dah habis ke masih ada lagi ke? Kalau misal kata contoh macam yang Syu tanya ni, katalah harta tu adalah tanah. Tanah tu masih lagi belum dijual. So bila tanah tu belum dijual, sebaik-baiknya kita tuntut lah. Tapi kalau harta tu adalah tanah yang dah dijual, yang dah dijual dan duit tu dah bayar kepada waris yang menerima secara faraid tadi tu, dah dibagi-bagi, dibedak-bedak kan. So Syu kena check balik sama ada duit tu masih lagi ada kat tangan dia orang ataupun duit tu dah habis. Kan? Kalau duit tu dah habis, saya rasa mungkinlah tuntutan yang untuk atas pencarian ni mungkin jadi satu tuntutan yang sia-sia lah kan. Tuntutan hutang lah. Dia boleh dia akan filekan sebagai tuntutan hutang. Jadi benda tu masih lagi terhutang ke atas balu yang hidup tu lagi lah Yeah. Okay. Alright. Tengok lagi. Okay. Muaz ada tanya ni, nak tanya kenapa kos agak tinggi untuk apply court order untuk kes salah satu nama dalam SMP dah meninggal. Actually kos tinggi untuk bayaran legal fee 100% ada bahagian yang kena bayar pada mahkamah high court yang charge tinggi sebenarnya. Okay. Soalan ni macam saya nak cuba fahamkan apa yang Muaz cuba tanya. Nak tanya kenapa kos agak tinggi untuk apply court order untuk kes salah satu nama dalam SMP dah meninggal. Okay. Ini mungkin tak ada kena-mengena dengan atas pencarian. Saya rasa kalau saya salah ni Muaz betul kan? Kejap lagi masukkan dalam ruang komen tu. Kos untuk mentadbir harta pusaka. Muaz kena faham harta pusaka ni terbahagi kepada dua jurisdiction. Dua jurisdiction ataupun dua bidang kuasa. Kalau harta pusaka yang melebihi 2 juta, dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Kalau harta pusaka yang kurang daripada 2 juta, dia akan pergi ke bahagian harta pusaka kecil. Ingat tu So kalau katalah yang dalam kes Muaz ni, mungkin saya assume lah Muaz, kalau saya salah tolong betulkan. Saya assume yang Muaz cerita ni yang pergi ke mahkamah tinggi. Katalah nilai harta tu melebihi 2 juta. Kan pergi ke mahkamah tinggi. Okey, kos untuk memfailkan tuntutan harta pusaka dan sebagainya di mahkamah tinggi, ini untuk kes civil untuk kes civil di mahkamah tinggi sebenarnya bergantung kepada peguam yang mengendalikan urusan tu sendiri. Jadi kena scout around, kena shop around, tanya firm ni charge berapa, dia ada firm charge berapa. Jangan percaya bulat-bulat sebab benda ni tak termasuk dalam SRO ataupun Solicitor's Remuneration Order. Dia tak sama macam kita buat SNP. Kalau kita buat SNP, yuran guaman yang peguam kenakan yang tu memang dah tertakluk kepada Akta Saraan Guaman ataupun Perintah Saraan Guaman. Untuk kes-kes yang melibatkan saman ataupun tuntutan di mahkamah, yang tu memang peguam tu boleh kenakan ikut suka hati dia. Jadi jawapan kepada soalan Muaz ni, nak cari yang murah, carilah. Kan, cari yang murah dulu, janganlah pergi yang mahal tu dulu kan. Nama lawyer yang mungkin dah gah ataupun dah glamour tu mungkin dia charge mahal, yang tak berapa glamour macam saya ni mungkin saya charge murah kan. Yang macam Puan Wan mungkin dia charge murah lagi kan. So kena check. Kena check, cari lawyer mana yang boleh bagi fee yang rendah lah. Sebab itu memang bergantung pada dia sendiri. Dia yang lawyer tu sendiri yang kenakan charges berdasarkan kepada expertise ataupun pengalaman dia lah. Okey. Saya harap saya dah jawab soalan Muaz lah. Kalau saya salah tolong betulkan, nanti masukkan dalam ruang komen. Okey. Tengok balik Syazarina punya ni. Thank you Puan Wan dan coach, akan saya sampaikan pada yang bertanya. Okey, sama-sama. Okey. Okey, ada lagi soalan-soalan yang ingin ditanyakan? Tolonglah ajukan soalan tu. Kita ada sekarang dah pukul berapa dah? 10 1 minit. Okey, dah ngam-ngam lebih kurang 1 jam kita bersiaran secara live ni. Saya bagi lagi 5 minit lah.
Lagi 5 minit untuk siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan boleh masukkan dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba menjawab soalan tuan-tuan perempuan dengan sebaik mungkin lah. Okay, macam mana lepas PKP ni? Kes banyak ke? Ada masuk, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh lah, boleh teruskan hidup. Ya. Okay, kalau tuan-tuan perempuan yang ingin berhubung dengan Puan Wan kita ni, sekejap saya masukkan dalam ruangan komen sebut nombor telefonnya 01 012 234 3581. 3581. Ya, 012 234 3581. Okey. Okey. Alright, saya dah masukkan dalam ruangan komen tu. Nak berhubung dengan Puan Wan, boleh contact Puan Wan di nombor telefon yang saya dah masukkan tu lah. Jadi Puan Wan bukan sahaja praktis sebagai seorang peguam syar'i, kes-kes yang melibatkan tuntutan sivil pun dia ada buat juga. Okay, macam saya specialize dalam bidang hartanah sahaja. So macam kes-kes yang melibatkan nak pergi mahkamah ke apa ke, kadang memang saya bukan tak nak buat tapi tak terbuat. Sebab saya nak fokuskan dalam bidang hartanah tu, saya tak nak nanti bila saya dah sibuk dengan kerja-kerja luaran, nak pergi ke mahkamah dan sebagainya, takut nanti kes yang you all bagi untuk saya buat tu tak terbuat nanti kan. Jadi saya letakkan orang kata apa, diri saya ni, saya tahulah saya punya orang kata apa, kelemahan tu kat mana, sebab saya tak boleh nanti kalau terlalu banyak sangat benda dalam kepala ni jadi serabut. Jadi saya dah buat keputusan, okey, untuk kes-kes yang melibatkan mahkamah dan sebagainya, selalunya lah saya akan bagi pada Puan Wan untuk buat. Okay, sebab dia pun dekat je dengan office saya. Sebelah-sebelah je, office kita orang sebelah-sebelah je sebenarnya. So kalau misalnya kata ada kes-kes yang melibatkan tuntutan sivil, boleh berhubung dengan Puan Wan. Dan kalau nak buat kes syariah, nak kahwin lain ke apa ke, itu saya tak nak ambil tahulah. Itu antara you all kedua lah. You all akan discuss sendiri. Jangan sampai terkantoi sudahlah. Okay, so boleh berhubung dengan Puan Wan kita lah untuk kes-kes syariah tu. Okay, so ada tak soalan-soalan lain? Kalau ada soalan boleh ajukan, kita boleh tolong jawabkan. Kalau tak ada, okay, apa lagi yang mungkin saya nak ni. Alright, berkenaan dengan yuran guaman. Yuran guaman untuk peguam syar'i. Okay, macam kita dekat civil ni kita ada SRO kan. Kalau macam peguam syar'i ni ada tak yuran guaman dia punya scale fee tu? Untuk kes-kes syariah, dia sama juga dengan kes-kes civil. Dia tak ada jatuh bawah SRO. Maksudnya dia bergantung kepada peguam tersebut lah untuk menentukan. Tetapi peguam bukanlah dia letak fix terus 10 juta, 2 juta. No, dia akan tengok fakta kes untuk tentukan berapa bayaran yang perlu dibayar oleh klien lah untuk setiap kes. Let's say kalau kita tengok, bila kita dengar, kita interview klien, kita tengok okay, kes ni complicated. So that's why kita kena charge mahal sikit lah. Kalau kes tu straightforward, dokumen cukup, semuanya lengkap, and then kita tak ada kesukaran untuk membentangkan kes dekat mahkamah, kita tak adalah charge mahal. So benda-benda yang mahal ni dia bergantung kepada kes tu susah ataupun senang. Kalau senang kes, senang kita present dekat mahkamah, insyaAllah murah. Kalau kes tu susah, payah, tak ada bukti, tak ada dokumen fizikal yang perlu kita spend, study and interview orang saksi-saksi, maksudnya terpaksalah kita charge mahal sikit sebab banyak kerja yang kita kena buat. Itu saya punya explanation. Saya tahu Puan Wan ni dia tak charge mahal pun. So jangan segan-segan untuk bertanya lah. Kalau misal kata ada apa-apa kemusykilan, permasalahan, kadang-kadang bila kita nak bertanya pun kita segan, jadi kita tak tahu sampai bila-bila kan. Jadi jangan segan untuk bertanya. Kalau ada soalan tu terus tanya. WhatsApp bukannya terus lepas dah hantar WhatsApp ni saya dah jawab soalan ni, you kena bayar sekian banyak, tak ada kan. Kita bagi biasanya consultation tu kita bagi percuma je. Cuma bila you dah ambil orang kata dah buka file dengan kita tu, barulah kita akan charge accordingly lah, tengok macam mana complicated ke tidak case tu lah. Okay.
Ada Tuan Harun Ali kita ni. Apa kita sahabat kagum. Amboi. Mantap. Kagum sahabat-sahabatku. Lama tak nampak Tuan Harun. Apa Lama khabar? tak nampak. Duduk senyap je. Jadi PTD sekarang ni duduk senyap je kan. Jemput datang office Tuan Harun Ali. Kalau ada masa datanglah, bukan jauh sangat Putrajaya dengan Ceras tu. Ada masa nanti kita pergi pay a visit lah kepada sahabat kita di Putrajaya ni juga. Okay, terima kasih Harun. Okay, ada lagi tak soalan-soalan? Kalau ada, tolong masukkan dalam ruangan komen. Kalau tak ada, insyaAllah kita mungkin berhenti setakat ini saja dululah. Dan kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Wan kerana sudi bersama-sama dengan saya. Masa saya nak approach dia minggu lepas tu, sebenarnya dia dah cakap, apa yang aku nak kena cakap ni kan, aku ni tak biasa nak cakap depan-depan orang ni, risaulah nanti kan ni. So bila dah bercakap ni okey je, tak ada apa-apa pun kan. So bila kita buat live macam ni, sebenarnya tujuan saya tu nak bagi orang kenal lah, orang kenal dalam circle of friends saya tu sebenarnya. Walaupun saya hanya orang kata banyak bercerita tentang hartanah, tapi dalam circle of friends saya ni ramai peguam-peguam civil ada, peguam kriminal ada, peguam syar'i ada. Jadi insyaAllah from time to time tu kita takkan fokus sangat tentang dalam siaran live ni, saya takkan fokus sangat tentang cerita berkenaan hartanah semata-mata lah. Jadi sekarang ni kita dah mula open dah. Kita cerita pasal syariah, mungkin insyaAllah akan masa-masa yang lain tu kita boleh jemput pula rakan saya peguam kriminal. So siapa-siapa nak tahu tentang jenayah, mungkin kita boleh bersembang tentang undang-undang jenayah pula dalam persyaratan anda ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak Wan atas kesudian untuk bersama-sama, walaupun awal-awal tu rasa macam gugup apa kan. So sekarang ni dah okey aku Okey. Jangan sedih tau. Okay. Jangan sedih. Oh tak. Lagi. Okay, so untuk rakan-rakan semua sahabat-sahabat Facebook yang mengikuti siaran live ni daripada awal sehingga ke saat ini. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dan insyaAllah kalau ada kesempatan minggu depan hari Selasa. Hari Selasa ni saya akan bincangkan topik berkenaan dengan pinjaman LPPSA. Pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan sektor awam. Jadi siapa-siapa yang nak tahu lanjut berkenaan dengan LPPSA boleh stay tune next week hari Selasa. Hari Selasa. Kita bersiaran live ni 2 kali seminggu, hari Selasa dan juga hari Jumaat. Jadi next week hari Selasa insya-Allah saya akan ceritakan tentang LPPSA dan saya ada jemputan khas juga. So jemputan khas tu saya rahsiakan dulu. Saya tak nak sebut nama dia dulu. Tunggu pengumuman saya dalam masa-masa akan datang ni insya-Allah. Okey. So itu saja untuk kita pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali pada Wan untuk yang sudi join kita pada malam ni dan kita doakanlah semoga Wan berjaya di dunia dan di akhirat dan insya-Allah kita boleh teruskan komunikasi macam ni dalam masa-masa yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.